Evidence 6. Got anything? Tahniah buat tenaga produksi filem Pula Naivu yang memenangi anugerah Best Crime Thriller Feature Film di Toronto baru-baru ini. Pasti kita semua bangga apabila filem tempatan ini menang walaupun terpaksa bersaing dengan filem-filem hebat Tamil dari serata dunia. I was even more scared because it's a responsibility, you have to carry that responsibility. It's on your shoulder today. So that part I was really worried. I was like, okay, we are working on our next one, so make sure. Filem Pula Naivu yang mengisahkan pelajar wanita Aishwarya yang baru memulakan pengajiannya di sebuah kolej dan cuba untuk melupakan kisah cintanya yang gagal. Namun di saat ingin melupakan cinta lama, seorang pelajar lelaki mula meminatinya, namun Aishwarya cuba menolak. Namun lelaki itu tidak berputus asa. Bermula dari saat itu, pelbagai konflik telah berlaku, antaranya pembunuhan di kolejnya. I wanted to do Pula Naivu. I just had this thought, how am I going to be different than others? So that's when I came up with this idea of having a female cop as a lead character. I personally find it the most experimental part of the film. Filem Pula Naivu diterbitkan oleh Datin Sri Saila V dan juga Shalini Balasundram. Dua wanita berjiwa besar kolaborasi untuk menghasilkan filem terbaik demi mengharumkan nama negara. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia. I always said that, we should get the right cast before we do the film for the main character. Her character's name is called Bhairavi. So I was very concerned on that character. I said, otherwise we don't have to do it, just keep the script. This was suggested by my husband. So he told, why don't we try Datin? Then I said, hey, that's a good idea, man. She was just next to me, but I've never thought that. And then we spoke to her and Pula Naivu happened. But beyond all that, she's my sweetheart and I really love her. Dengan kemenangan yang dimiliki oleh Pula Naivu, semestinya semangat untuk menghasilkan filem pastinya berkobar. Jadi apakah komen Shalini tentang program Road to Oscar yang dilaksanakan oleh Finas demi membantu perkembangan industri perfilman negara? That's an ultimate goal for every film director. There's nothing beyond that, right? My goal was all to get an Oscar. I've always wanted Malaysia to be seen and the culture of Malaysia to be seen by everybody. So I'm really excited towards the idea of Road to Oscar. And I wish that I'll get an Oscar. Tanak di giginawa tersagit. Mengawit tapi babasan ditulun toko. Filem Avakas yang diterbitkan dan diarahkan oleh anak jati kelahiran Sabah, Mak Abbas, mengisahkan tentang amalan memenggal kepala yang diamalkan oleh nenek moyang di Kepulauan Borneo pada zaman dahulu dan merupakan terbitan Kinabalu Motion Picture Sendirian Berhad. Filem ini dihasilkan sebanyak 80% dalam bentuk fiksyen dan 20% secara realiti menggunakan bahasa Kadazan Dusun, Bajau dan Inggeris. Ingin tahu sejarah tentang budaya negeri Sabah? Jangan lupa menonton filem ini sekarang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana tetap setia bersama Nadi di Sinema. #ini Sinemaku. Sekarang ni Nadi di panggung wayang. Katanya sekarang filem tengah hot. Filem yang sedang ditayangkan sekarang, filem Avakas. Apa lagi? Jom. Dan inilah dia GSC, iaitu Golden Screen Cinemas, Wan Utama yang terletak di Bandar Utama. Kalau anda semua nak tahu, GSC Cinemas ni mempunyai 13 jenis panggung, iaitu Dolby Atmos, Gold Class dan banyak lagi. Rasainya sekarang di GSC Wan Utama. Okey, kita ke segmen seterusnya. Siapa tak kenal pelakon pelawak yang terkenal di Malaysia, iaitu Zizan Razak. Kalau berlakon mesti kelakar tak ingat punya. Mari kita tengok serba sedikit fakta tentang Zizan Razak. Pemilik nama Muhammad Razizan Abdul Razak atau lebih dikenali dengan Zizan Raja Lawak di awal pembabitannya dalam dunia seni, beliau lebih dikenali dengan nama Zizan Razak. Zizan memulakan kerjaya filemnya sebagai pelakon penampilan khas menerusi filem Duhai Si Pari-Pari pada tahun 2009 arahan Azmi Hatta.
Filem komedi Adiwira Kapau Atoi The Ajaib Boy pada tahun 2010 telah memberi impak kepada beliau sebagai pelakon utama dalam filem tersebut. Setakat ini beliau telah membintangi 32 buah filem dan telah menerima pelbagai anugerah, dan setakat ini beliau telah menerima 24 buah anugerah. Antaranya ialah artis komedi lelaki popular, anugerah bintang popular Berita Harian 2010, anugerah hero terhebat di anugerah Blockbuster 2012 dan pelakon komedi lelaki terbaik filem di anugerah Lawak Warna 2013. Bakat beliau bukan sahaja menyerlah dalam dunia lakonan dan pengacaraan, namun bakat beliau juga terselah sebagai penyanyi bersama rakan-rakan duet seperti Dina Nazir menerusi lagu Selamat Tinggal, duet bersama Kakak Azraf menerusi lagu Bawa Aku Pergi dan Infinity Cinta. Manakala untuk single berjudul Kau Takkan Tahu, beliau bergandingan bersama Melda Ahmad. Selain bergelar anak seni, beliau juga turut menceburkan diri dalam beberapa bidang perniagaan. Kami di Sinema mengucapkan selamat maju jaya kepada Zizan Raza. Ulang tahun ke-75 kecemerlangan Perang Patriotik Rusia diraikan menerusi tayangan khas filem Panfilov 28 Man di Pawagan Mini Piramli Finas Hulu Kelang baru-baru ini. Program turut dihadiri pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid. Sebuah filem kenegaraan Rusia telah pun dibawa ke negara ini, dan Kedutaan Rusia telah bertindak sebagai agensi yang mula menggerakkan filem-filem ini untuk ditayangkan kepada rakyat Malaysia untuk menunjukkan identiti rakyat Rusia itu. I really hope that such kind of events, or introducing movies of Russian Federation in Malaysia and Malaysian movies in Russia, will be the very big step to maintaining good friendly relations between our countries. Pasca COVID-19, ke manakah hala tuju penggiat industri di Malaysia? Program interaksi bersama industri pasca COVID-19 yang berlangsung di Pusat Convention Sam Dabi pada 22 September lalu membincangkan isu ini. Ini antara fasa-fasa pertama yang akan kita mula laksanakan the moment sepadan buka. Antara yang kita boleh lihatlah co-production kita lah. Memberi penerangan mengenai bantuan, mengenai dana yang disediakan untuk membantu industri dalam peringkat pandemik ini. Pada 23 September lalu telah berlangsung program Bual Bicara adaptasi novel ke skrin anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka yang disertai Ketua Pegawai Eksekutif Finas yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri sebagai pembicara. Ikuti intipati program yang menampilkan penerbit dan pengarah teater Wahab Hamzah sebagai moderator. Bila kita dah ada satu kerangka Road to Oscar itu, kita juga harus melihat bahawa bagaimana pula kita angkat novel ke layar supaya kita melihat konten-konten yang mungkin orang komersial takkan buat, tapi as agensi kerajaan kita harus menitik beratkan konten-konten nation buildings ni yang mana mungkin hasilnya daripada novel untuk diangkat ke layar. Novel ini telah menyediakan satu jalan cerita, ya, cuma tinggal lagi kepada pembikin ataupun penulis skrip yang membuat adaptasi itu membuat pendekatannya bagaimana dalam sebuah karya tersebut. Manakala pada 25 September lalu, Finas ke Kuching, Sarawak bagi mengadakan lawatan kerja ke Sarawak Media Group. Di Kuantan Pahang pula, Finas telah menghimpunkan seramai kira-kira 200 peminat YouTube di Malaysia bagi bengkel kemahiran YouTube dan Community Cinema 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah. Bengkel 2 hari untuk Zon Timur itu telah dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah. Saya fikir di sini ada kekayaan budaya tempatan tradisional yang boleh diterokai, dikembangkan dan sebahagiannya mungkin boleh dihidupkan semula. Melalui program YouTube ini, mereka boleh menggunakan platform ini untuk mewawarkan program-program yang dijalankan di kawasan-kawasan komuniti masing-masing. Itu baru kita nampak bahawa dalam kita beri latihan, dalam masa yang sama juga kita bagi ruang untuk mereka produce diorang punya creative content yang diorang buat itu, supaya creative content itu akan menjadi satu profile kepada mereka untuk mereka paparkan mereka punya kreatif. Bila Sam masuk, seolah-olah Sam diterima oleh setiap lapisan mereka yang berada dunia seni.
Dunia penyiaran tanah air kehilangan penyampai berita legendanya Hajah Wan Cik Daud pada tengah hari 26 September lalu akibat komplikasi pelbagai penyakit termasuk barah payudara. Isteri pelakon Allahyarham M. Rajuli ini meninggal dunia di kediamannya di Lembah Keramat, Kuala Lumpur pada usia 80 tahun. Wajah popular RTM pada era 1980-an ini pernah mencipta nama di layar perak selepas diperkenalkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menerusi filem Do Re Mi pada tahun 1966. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. Try to save as many people as Kepada peminat-peminat filem Captain America, Civil War, Black Panther, Marshall, Avengers, Infinity War, Avengers Endgame sudah pasti mengenali mendiang pelakon Chadwick Aaron Boseman. Pelakon kelahiran Amerika ini telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 28 Ogos 2020 selepas 4 tahun bertarung dengan penyakit kanser kolon. Namun, pelakon yang pernah dinobatkan sebagai pelakon terbaik lelaki di anugerah BAFTA Awards dan hero terbaik di MTV Movie dan TV Award pada 2018 ini pastinya akan diingati dengan gaya lakonannya yang hebat. Bekas penuntut Howard University menerusi jurusan pengarahan ini telah memulakan kerjaya sebagai pelakon dalam filem Persons Unknowns pada tahun 2010. Kerjaya seninya mula menyerlah apabila beliau adalah pelakon kulit hitam pertama yang berjaya berlakon dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU sejak tahun 2016 dan telah muncul sebanyak 4 kali dalam filem keluaran Marvel. Filem terakhir lakonan beliau adalah Ma Rainey's Black Bottom. Besar dan selesa hanya di Golden Screen Cinemas Wan Utama. Kembali bersama saya Nadine Nasar di Cinema #ini Cinemaku. Itulah dia info dari luar negara. Takziah atas kematian Chadwick Boseman yang meninggalkan legasinya sebagai King T'Challa di dalam filem Black Panther. Jika di segmen 1 kita dah tahu tentang Zizan Razak, sekarang ni kita nak kongsikan cerita tentang partner Zizan Razak dalam filem Polis Evo. Siapa lagi kalau bukan Shahizi Sam. Nak tahu apa cerita Shahizi Sam ni? Roll it. Shahizi Sam bin Abdul Samad merupakan seorang pelakon yang sangat hebat di Malaysia ini. Sam mula menempa nama sebagai pelakon remaja pada era 1990-an. Beliau membuat kemunculan pertamanya dalam bidang lakonan pada 1995 menerusi filem Sama Tak Serupa. Sam masa kecil-kecil dulu selalu ikut kakak. So ikut-ikut dia berlakon and then tiba-tiba this one producer panggil macam nak try panggil adik you berlakon tak? So my sister pun jenis macam okay lah, try lah. So try, makin lama try, makin comfortable lah. Itu yang dia melekat sampai dia my sister tak berlakon lagi pun tapi I yang carry on. Sehingga kini, Shahizi Sam telah pun melakonkan lebih dari 30 buah filem. Kebanyakan filem yang Sam dapat memang semuanya ada cabaran dia yang tersendiri. Even Polis Evo yang kita nampak popcorn movie yang very entertaining pun ada cabaran dia untuk Sam. Adik aku mati di depan mata aku ni. Dan bukan tu je, aku sendiri yang tembak dia. Tak ada satu hari pun yang aku tak ingat apa yang aku buat. Sebenarnya Sam yang sendiri suka mencari cabaran dalam satu-satu filem. Kita adil lah I bagi tahu you I kerja kat mana. I kerja. Dan sebelum I beritahu you I kerja kat mana, you jangan terkejut bila dengar. Alhamdulillah, mungkin rezeki Allah bagi kat Sam tu. Bila Sam masuk, seolah-olah Sam diterima oleh setiap lapisan mereka yang berada dunia seni. Sebagai penonton, dinobatkan yang terbaik, pernah dinobatkan yang popular. Sam rasa rezeki Sam sangat dipermudahkan lah. Apa agaknya pesanan Sam kepada artis baru yang terinspirasi dengan kejayaan Sam? Kepada anda yang benar-benar ingin menjadi seorang pelakon yang hebat, bila kerja tu jangan tipu. Jujur dengan kerja, buat sebaik-baik mungkin. Yang kita tahu kita ingin buat sebaik mungkin kerana kita ingin menjadi yang terbaik. Apabila kita ada satu goal yang kita ingin menjadi yang terbaik, kita akan usaha untuk buat yang terbaik. Dan apabila kita menjadi yang terbaik, kita pasti akan jadi popular. Itu je. Bila kita bekerjasama dengan artis lama ke baru, kita ni kena faham dengan siapa kita dealing. Kalau dengan orang baru, cara dia macam ni. Kalau dengan orang lama, cara dia macam ni.
Kerjaya sebagai seorang anak seni bermula dari tahun 90-an di mana bidang nyanyianlah membuatkan nama beliau setanding dengan Fauziah Latif, Nur Aniza Idris, Siti Nurhaliza dan ramai lagi. Ketika itu banyak jemputan nyanyian yang diterima dari dalam dan luar negara. Siapa lagi kalau bukan Datin Sri Saila V, nama yang cukup terkenal di kalangan peminat hiburan Tamil di negara kita. Sebagai penyanyi itu saya memang fokuslah dalam nyanyian saja, but it was a very serious profession. Saya pun dapat banyak opportunity untuk membuat persembahan, where people buy tickets and watch you perform, but mostly Tamil songs, Hindi songs and maybe 1 or 2 Malay songs. I still remember the opportunities I received through RTM untuk Commonwealth, SEA Games, Sukom, dapat bersama menyanyi dengan penyanyi-penyanyi Melayu. After that, you dah berumah tangga, your concentration shifts and then your career, and then acting came in a little later. Setelah puas menceburkan diri dalam bidang nyanyian, Datin Sri Saila V nekat untuk mengembangkan sayapnya apabila terjun ke dunia lakonan. Filem Maidan merupakan filem pertama lakonan beliau pada tahun 2016. Menerusi filem Mayang Gati, beliau berjaya mencuri hati peminat setia filem Tamil tempatan. Dan kalau anda nak tahu, Datin Sri Saila V adalah penerbit bagi filem tersebut. 2012 baru I receive satu offer untuk berlakon. Judul cerita tu Maidan. After that opportunity baru I rasa okeylah kita boleh cuba dalam bidang lakonan, and not only lakonan, also in producing production. Sebab masa lakon tu kita pun dapat banyak experience. Kadang-kadang kita nak buat better. So when you want to do better, you have to do some investment. You can't do things without taking a risk, right? So that's how my interest in producing also came in. So I produce now 2 movies. Dan Februari lalu, bakat lakonan Datin Sri Saila V diiktiraf oleh Festival Filem Tamil Norway ke-11. Beliau dinobatkan sebagai aktris terbaik menerusi filem Pula Naivu. As a female, I feel very happy because kita di Malaysia, we have now opened a platform that such scripts and such characters boleh menang. That's actually a eye-opener because sometimes we are so driven to different sort of a script. Maybe the script that is too hero-based or maybe only a stereotype where it's actually too commercialized. Film Pula Naivu ini is actually a very women-centric sort of a role, very unique. Jadi kalau filem sebegini kita boleh menang, maksudnya this formula works, kan? Bukan mudah untuk mencapai kejayaan ini. Apatah lagi kehadiran pelakon-pelakon muda ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Bekas peguam ini beridolakan Oprah Winfrey untuk sukses dalam kerjayanya. Bagaimana Datin Sri Saila V melihat peranan seorang wanita di dalam industri seni, terutama sekali dalam perkembangan karya seni Tamil tempatan. Masa tu banyak kan dia punya TV show. It's very women driven as well, and also the topik-topiknya sangat baik dan sangat advance dan sangat hangat, Everybody ada dia punya atas bawah kan. Masa tu pun saya teringat pula pada buku-buku yang saya baca yang dia kata turn all your wounds, kita punya kesakitan itu, turn it into wisdoms. Think about it in the best way, go in that direction as positive as you can, so you can actually turn all your bad to good. Kepada semua yang followed me all through my life, thinking the good for me, I thank you all so much. This journey wouldn't have been possible without you. Segmen sutradara minggu ini, kita bersama Datuk Ayu Putih, seorang yang sangat aktif dalam bidang perfilman sekarang ini. Saya ni asalnya daripada industri juga. Ketika saya umur 18 tahun, saya dah bekerja dan berkecimpung dalam industri filem dan drama. Sebagai konti, makeup artist sampailah assistant director. Dalam banyak-banyak karya, yang mana satukah memberi cabaran hebat. Kalau cerita pasal cabaran sesebuah filem tu, of course lah filem terbaru saya. Makin banyak kita buat filem, makin banyak dugaan, makin pandailah kita sebenarnya. Baik, buruk semua ada. Cabaran paling hebat adalah filem saya yang sekarang lah, Ada Apa Dengan Dosa tu. Islam is beautiful. But why? Why? Nak jatuhkan reputasi saya. Awak ingat saya siapa? Satu Malaysia tahu saya siapa. Sebenarnya setiap kali saya buat filem, kenangan tu banyak yang manis sebenarnya. Yang baik tu saya tetap juga anggap benda tu manis sebab itu bagi saya pengalaman yang paling mahal. Tell them anymore, Katrina. Oh no. Apa guna Islam kan beribu-ribu orang
Ustaz jangan hancurkan harapan Islam dalam diri dia. Bila kita bekerjasama dengan artis lama ke baru, kita ni kena faham dengan siapa kita dealing. Kalau dengan orang baru, cara dia macam ni. Kalau dengan orang lama, cara dia macam ni. Kita kena saling menghormati sebenarnya dan saling mengerti keperluan masing-masing. Win-win situation. Jangan mementingkan diri sendiri. InsyaAllah, orang yang bekerja dengan kita ni semua akan senang hati. Kembali bersama saya, Nadine Nasar di Sinema. #ini Sinemaku. Tahniah kita ucapkan kepada Dato' Ayu Putih yang telah berjaya menjadi pengarah dan juga penerbit. Beliau bermula dari bawah dan pengalaman itulah membuatnya berjaya sehingga hari ini. Untuk segmen casting minggu ini, kita bersama Zara Zia. Dengar cerita nak jadi pelakon dari kecil lagi. Betul ke? Mari kita bersama Zara Zia. Roll it. Ya. Kau nampak lagi. Untuk segmen casting minggu ini, kita bersama pelakon Zara Zia. Mungkin ramai yang nak tahu bagaimana agaknya Zara Zia mula ceburkan diri dalam bidang lakonan. Kalau Zarul nak ceraikan you, I'm ready for you. Semuanya daripada minat, daripada kecil memang dah feeling. Daripada sekolah-sekolah dah suka masuk pertandingan baca, daripada sekolah dah suka masuk pertandingan menyanyi. So dekat rumah tu, kalau dekat dalam bilik suka feeling je, berlakon-berlakon. So bila dah habis SPM, saya terus belajar dekat Aswara. Saya ambil kos teater. Saya pergi casting. Banyak pengalaman yang saya dah dapat. Dah kena reject, kena tipu. So itu adalah experience. Alhamdulillah saya berjaya dapat apa yang saya nak sekarang. Zurin. Apa agaknya watak yang paling susah untuk Zara bawakan? Yang paling susah lah. Tak tahulah orang tengok ke tak cerita ni. Dah lama. Ni kiranya awal-awal pembabitan dalam lakonan. Cerita Supermark. Cerita Supermark ni dia ada superpower. Saya watak Camelia. Watak yang boleh bekukan. Macam cerita X-Men tu. Dia nak ambil keratan saya. Dengan kuasa saya. Saya dah tak berani nak balik rumah. Saya dah tak tahu apa nak buat lagi dah. Itu adalah watak idaman saya. Tapi saya bawa watak tu entah apa-apa. So kalau diberi peluang, saya nak bawa lagi watak-watak macam tu. Cerita sedih je kan. Lepas ni kita nak bawa watak superhero. Yang keluarkan api ke, keluar ais ke. Yang macam Spiderman tu, yang macam Wonder Woman tu. Kita nak macam tu. Adalah, Wina tu stres. Sebab tu macam tu. Kau tu tak semalam dia marah aku? Kepada semua peminat-peminat Zara Zia, teruskan mendoakan yang terbaik untuk saya dan terus support kerjaya saya. InsyaAllah saya akan keluarkan second single saya. Jom kita teka beramai-ramai. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada anda semua minggu ini. Saksikan saya Nadine Nasar di Sinema #ini Sinemaku pada hari Sabtu jam 9 malam di YouTube Finas Malaysia. Dan jangan lupa layari www.finas.gov.my dan follow perkembangan Finas di Instagram dan juga Facebook. Dan sebelum sinema melabuhkan tirai, jom layan OST filem fenomena lakonan Dato' M. Nasir, Ramona Rahman dan juga Amy Search. Terimalah Isabella. Siangnya dihilang dalam kegelapan alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah terbayang bayangnya salju terbakar kehangatan dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta kita yang terlena